Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idha syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Kurang banyak malam ni. Cuti kot noh, pakat balik je. Esok dah cuti kan. Jadi kalau taman tuan-tuan ni kalau banyak cikgu, kita orang kerajaan lah, terutama cikgu lah. Jadi cikgu cuti lah tuan-tuan. Pakat balik lah tuan-tuan. Baik, tapi tak apalah. Jadilah tuan-tuan, ramai jugalah yang ada malam ni. Baik. Jadi kita sambung kitab kita tuan-tuan. Kitab Rahiqul Makhtum. Kita berhenti di muka surat yang ke-22. Berkenaan dengan ataupun kita di bawah tajuk besar dia adalah agama di tanah Arab. Tajuk besar dia agama bangsa Arab. Bab yang ketiga. Kita masih lagi di bawah pembahasan berkenaan dengan situasi bangsa Arab sebelum Nabi SAW diutuskan. Kita nak tahu macam mana bangsa Arab tu sebelum, jadi kita faham bagi kenapa Allah Ta'ala memilih di bumi Arab itulah lahirnya manusia yang terbaik, lahirnya Nabi akhir zaman. Jadi itu yang disebut latar belakang ni macam mana. Jadi kita berhenti di bawah beberapa amalan bid'ah, bid'ah sesat yang dibuat oleh Am bin Luhai. Am bin Luhai inilah yang merosakkan agama Nabi Ibrahim AS. Yang saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, di Mekah tu semua ikut ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dakwah semua ikut. Jadi sampai semua pakai ikut agama Nabi Ismail AS, agama Nabi Ibrahim. Sampailah seorang lelaki daripada Bani Khuza'ah, nama dia Amr bin Luhai. Amr bin Luhai inilah yang modified, dia buat bid'ah. Ni bid'ah ni bukan seperti yang dipaham oleh golongan yang sempit tu, sampai tahlil bid'ah, zikir bid'ah. Bukan bid'ah tu. Bid'ah di sini betul-betul bid'ah. Bid'ah yang bercanggah dengan agama. Bukannya bid'ah yang ada asas dalam agama. Beza tu. Jadi bid'ah di sini yang diluat oleh Am bin Luhai. Contoh dia apa? Menyembah berhala. Agama Nabi Ibrahim masih ada, tapi dibuat menyembah berhala. Ni memang betul-betul bid'ah. Nanti kita sebut dia apa bid'ah yang dibuat yang bercanggah dengan agama. Itu yang sebut bid'ah tu, dia kena bercanggah dengan agama baru kita sebut dia bercanggah. Kalau sekadar kita buat tahlil, tuan-tuan berzikir, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan buat makan, ni semua ada asas dalam agama. Ni yang bercanggah dengan agama. Ini pembahagian bid'ah yang sebenar tu. Jadi siapa yang sempit kan, dia akan bawa banyak masalah lah. Dia akan banyak benda yang dia kena bagi alasan bila dia buat. Baik tuan-tuan, tak apalah. Jadi Ambil Luhai ni dia buat apa? Dia buat balik berhala kan. Dia pergi ke Syria, dia tengok orang Syria ni sembah berhala, sembah banyak berhala. Dan Ambil Luhai ni fikir di Syria ni lah tempat apa? Tempat Nabi-Nabi dengan Rasul. Jadi mungkin sembah berhala ni betul. Dalam agama tak boleh fikir lagu tu. Mana boleh ikut orang? Ikut tengok orang tak mengaji, tengok orang buat dia mau ikut. Tak boleh. Mana boleh tengok orang, kena mengaji. Bukan tengok orang buat dia pun tiru. Dia pun bawa balik satu berhala yang bernama Hubal. Kita sebut dah balik Hubal. Daripada Syria bawa balik ke Mekah. Dan kebetulan pula orang Mekah ni sangat hormat Am bin Luhai ni, sebab dia seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang jaga silaturahim, seorang yang suka tolong orang. Jadi penduduk Mekah sayang dia. Dia anggap dia macam orang baik lah. Bila dia suruh sembah berhala, pakat sembah berhala semua. Bila penduduk Mekah sembah berhala, tapi dia percaya lagi, buat haji. Percaya pada Allah. Tapi berhala tu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Jadi ajaran Nabi Ibrahim tu masih ada, tapi sudah ditambah dengan bid'ah yang bercanggah dengan agama. Ini betul-betul bid'ah.
Baik, jadi depa semua pakat sembah. Bila penduduk Mekah sembah, yang di luar Mekah pula fikir apa? Depa yang duduk di Mekah ni menjaga Kaabah rumah Allah. Kalau depa sembah berhala tu, maknanya kita pun kena sembah berhala. Sembah berhala tu betul. Dia semua jenis apa? Fikir mudah, tak apa mengaji. Kalau depa yang jaga Kaabah sembah berhala, betul tu. Jenis lagu tu. Bukan jenis nak mengkaji, tuan-tuan. Semua pakat sembah berhala. Jadi itu riwayat yang pertama lah. Kemudian ada lagi berhala kan. Ada berhala apa? Lata dan Uzza. Lata berada di Taif, Uzza berada di Wadil Qura. Kemudian apa? Kata sebahagian riwayat, ambil luhai keluarkan berhala kaum Nabi Nuh. Dia sebut dah. Yang jin tolong dia bagi tahu. Ada di Jeddah. Di Jeddah Arab Saudi lah ni. Dia jumpa di situ. Yang apa? Yang 6 tu. Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasrah, 5. Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasrah. 5 berhala kaum Nabi Nuh dikeluarkan dan diedarkan. Jadi bila depa mai buat haji, ambil luhai ni bagi depa berhala bawa balik. Jadi semua orang Arab ni, dia rumah semua pakai ada berhala. Punca pada ambil luhai. Waktu Nabi Fathul Mekah, pemuka anggota Mekah ada 360 berhala di Kaabah tu yang Nabi hancurkan semuanya. Jadi kita berhenti di bawah tajuk beberapa benda bid'ah yang dibuat oleh bin Am bin Luhai. Inilah betul-betul bid'ah, tuan-tuan. Kalau orang nak kata bid'ah tu apa? Ini bid'ah betul-betul ini. Yang agama larang sangat tu, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini ni. Yang pertama apa kita sebut? Yang pertama dia buat dulu yang lepas dah. Penumpuan kendiri terhadap berhala serta mohon perlindungan. Nampak? Minta tolong betul-betul kat berhala. Supaya apa? Supaya berhala ni berunding dengan Allah. Ini betul-betul bid'ah. Ini betul-betul bid'ah, bukan bid'ah Maulidur Rasul. Ini pelik, tuan-tuan. Yang kedua, melakukan ibadah haji dengan menyembah berhala. Ini betul-betul nampak. Buat haji, tapi sembah berhala. Tawaf sekeliling berhala. Kemudian menyerah diri pada berhala sampai menerap. Ini betul-betul bid'ah. Bukan bid'ah tahlil, talqin, tuan-tuan. Ini bukan. Baik. Kemudian yang ketiga, mohon direstui berhala. Minta restu pada berhala dengan buat korban. Betul. Ini betul-betul apa? Memang betul-betul bid'ah sungguh. Bukan kita sembelih makan, bagi orang makan. Bukan. Itu kan bid'ah. Kita buat kenduri, tuan-tuan. Tak kira lah. Atas dasar tahlil ke, atas dasar Maulidur Rasul ke. Semua ada asas dalam agama. Yang keempat, menjamu makanan kepada berhala. Ini betul-betul bid'ah. Ini kita dah sebut sebelum ni. Ini muka surat yang kita berhenti ni, muka surat 22, nombor 5 tu. Di situ. Baik. Yang nombor 5 tu, di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, kata pengarang. Yang kelima, ini bid'ah lagi. Siapa buat? Ambil luhai. Inilah bid'ah yang kita kena lawan sungguh-sungguh. Bukan bid'ah yang ada asas di dalam agama. Saya bagi contoh mudah macam Maulidur Rasul. Tentang kalau ada kawan yang mengaji di Mekah dulu-dulu lah ni, mungkin ada kot. Tiap kali datang 12 bulan awal, maka yang duduk di Mekah tu akan ada syekh-syekh di Pernet, dia akan bagi tahu. Jangan sambut Maulidur Rasul, sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dia akan sebut. Selalu pesan. Kalau dulu memang selalu pesan. Maksudnya jangan sambut Maulidur Rasul, tapi tak pernah buat. Siapa sambut Maulidur Rasul, maka itu satu benda baru. Benda baru semua sesat. Semua sesat duduk dalam neraka. Tapi lah ni, tuan-tuan, majoriti ulama sepakat boleh sambut Maulidur Rasul. Sampai negeri kecil di Malaysia. Negeri mana, tuan-tuan? Perlis pun sambut. Tapi dia malu nak sebut Maulidur Rasul. Dia ubah sikit. Zikra Rasul. Itu dia kata kami pun berbeza juga. Kami tak baca apa hadis dhaif. Hadis dhaif palsu ni bab khilaf. Betul tak? Sebagai ulama kata palsu, sebagai ulama tak kata tak palsu. Khilaf lagi. Bab hadis ni bukan mutlak. Perawi ni sikah tak sikah. Satu perawi ulama khilaf. Betul tak? Ijtihad, semua ladang ijtihad. Kadang saya tengok bila mereka sembang bab hadis, seolah-olah hadis itu mutlak. Salah tu. Hadis dalam bab hadis bab ijtihad. Perawi ni sikah tak sikah, ijtihad. Ini dhaif tak dhaif, ijtihad. Palsu tak perlu ijtihad. Semua ladang ijtihad semua. Bukan ladang untuk kita sombong. Betul tak? Ladang kita nak mendabik dada. Ladang ulama berijtihad. Baik. Jadi tuan-tuan dia buat je zikra Rasul. Padahal sama. Buat zikra Rasul, buat makan yang sama, tapi malu-malu. Tu kata malu-malu kucing. Tu bidak-bidak sana dah lah. Nampak. Terpaksa buat juga, ubah nama. Kita buat majlis tahlil makan tak bagi. Dia pun buat juga, betul tak kan? Kutip duit meja sunnah. Meja sunnah kumpul duit. Nabi tak pernah buat apa.
Nabi tak pernah buat benda tu, dia buat juga. Padahal dia kata ini bukan urusan agama. Bukan urusan agama, bagi makan kan dapat pahala. Betul tak urusan agama lah tu. Dia kata kami buat ni bukan urusan agama, ini urusan kehidupan. Urusan kehidupan apa? Buat ceramah, betul tak kan? Buat makan, urusan agama lah tu. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Tentang pergi bukan sunnah. Nabi tak pernah buat. Tak, bukan sunnah, ini urusan Nabi tak pernah buat, bukan sunnah. Ini bukan urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia apa benda? Apa buat cerita buat agama dalam tu? Nampak? Dia akan kata, ni antum a'lamu bi umur dunyakum. Dia nanti kok mana pun dia akan jadi susah. Itu saja. Dia akan susah. Dia kok mana pun dia akan kata orang bid'ah. Bila dia buat, dia akan cari sibuk alasan nak kata bukan bid'ah. Macam-macam tuan-tuan. At the end of the day tuan-tuan, sama je sebenarnya. Selagi mana benda tu tak bercanggah dengan agama, jangan pandai-pandai kata bid'ah. Contohnya macam tuan-tuan buat tahlil, mana yang bid'ahnya? La ilaha illallah, Nabi suruh, betul tak? Baca Quran, Nabi suruh. Bagi makan, Nabi suruh bagi makan orang. Mana yang bercanggah? Yang bercanggah lagu ni, betul tak? Lagu ni tuan-tuan buat majlis tahlil, campur lagi perempuan berjoget, baru bid'ah. Bila dia bercanggah dengan agama. Selagi benda tu tak bercanggah, kita tak boleh kata bid'ah. Macam baca Yasin waktu malam, dulu orang cukup tentang tu, dulu lah kan. Sampai menganggap sesat baca Yasin waktu malam boleh semua sesat duduk dalam neraka, punya tegahan tu. Habis tu bila nak baca Yasin, bila bacalah bila-bila pun. Bila-bila tu termasuklah malam Jumaat. La haula wala quwwata illa billah. Termasuklah malam Jumaat. Cuma janganlah kita sebut Nabi pernah bersabda sekian dan sekian. Tak bolehlah reka hadis palsu. Termasuklah bila-bila tu malam Jumaat. Betul tak? Ni baca Al-Mulk waktu malam ni. Ini kalau ikut ekstremis dia tak bagi. Betul tak? Nabi tak pernah buat. Padahal baca Al-Mulk ni ada dalam Quran, ada Nabi suruh baca. Tapi baca ramai-ramai tak boleh. Allah, cara je pun. Betul tak? Komentar cara pula dah lah. Buat benda lain boleh ramai-ramai, buat benda agama tak boleh ramai-ramai. Tak ke macam mana cara fikir tuan-tuan? Pelik. Tapi tuan-tuan jumpa golongan ni, abaikan saja tuan-tuan. Jangan layan, buang masa. Baik tuan-tuan, kemudian yang kelima, qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dar, kata mengarang, mengampu-ngampu berhala itu melalui nazar untuk menghadiahkan tanaman dan binatang ternakan. Dan dalam Al-Quran ini menyebut nampak mengampu-ngampu, mereka-reka tuan-tuan. Benda yang tak ada. Dalam Quran Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Dan mereka berkata lagi, ini adalah binatang-binatang ternak dan tanaman-tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan sejenis lagi binatang-binatang ternakan yang dilarang menunggangnya. Dan sejenis lagi binatang-binatang yang ternakan yang tidak mereka sebut nama Allah ketika menyembelih. Semua itu mereka lakukan dengan berdusta terhadap Allah. Allah akan membalas mereka disebabkan apa-apa yang mereka telah adakan. Kenapa tak boleh? Sebab ni untuk berhala. Tak boleh makan ni untuk berhala, tak boleh naik ni untuk berhala. Dan Allah Ta'ala tak pernah syariat kan. Dia pun menghalal dan mengharamkan. Mana boleh? Kita mengharamkan yang halal, mana boleh? Kita menghalalkan yang haram lagi tak boleh. Ni dia pun buat khusus. Okey, yang ni kenapa tak boleh tunggang untuk berhala? Ni tak boleh makanan ni untuk berhala. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah syariatkan benda tu. Ini baru nama bid'ah tuan-tuan. Baik, kemudian yang keenam, menyerah dengan penuh dedikasi binatang-binatang tertentu untuk berhala. Serah. Tadi ni serah. Seperti Bahira, tadi disebut Bahira, Saiba, Wasila dan Ham. Dengan maksud binatang-binatang tersebut dikecualikan daripada melakukan kerja berguna semata-mata kerana Tuhan-Tuhan pagan. Tuhan pagan ni merujuk Tuhan berhala yang disembah itulah. Baik, Bahira dikatakan oleh sejarawan Ibnu Ishaq anak perempuan Saibah, iaitu seekor unta betina yang melahirkan sebanyak 10 ekor anak betina berturut-turut. Nampak? Benda ni tak ada, tapi depa reka. Saibah ni, Saibah ni seekor unta betina, yang mana unta betina ni melahirkan 10 ekor anak betina berturut-turut. Jadi dipanggil Saibah. Seekor unta betina yang melahirkan anak betina 10 berturut-turut, dipanggil Saibah. Tanpa seekor jantan pun. Dan unta betina itu dibebaskan serta dilarang mengikat. Dia jadi istimewa. Jadi kita sebut pasal apa? Pasal dia ada macam apa? Divinity, ketuhanan. Ini untuk Tuhan. Ini untuk jamu kepada berhala. Benda ni tak ada. Depa reka tu. Ambil luhai reka. Dia anggap seolah-olah macam istimewa lah.
Jadi saibah ni tak boleh ganggu, ni untuk Tuhan. Tuhan tu berhala lah. Membawa bebanan atau motong bulunya untuk dijadikan bulu benang, atau memerah susunya. Tetapi untuk tetamu minum boleh. Tetamu minum tak apa. Dia banyak benda dia mereka-reka. Demikianlah dikenakan kepada kesemua anak-anak betina yang diberi nama Bahira. Anak dia pun sama. Dia saibah, anak-anak betina nama dia Bahira. Setelah telinga mereka dikelar, dipotong telinga. Baik. Wasilah pula. Jadi anak dia pun sama. Macam tu juga. Tak boleh tunggang, tak boleh makan, tak boleh apa, semua tak boleh. Sebab ni kena dipersembahkan untuk Tuhan. Rekaan tuan-tuan. Wasilah pula ialah biri-biri betina. Wasilah ni kambing. Tadi unta. Baik. Biri betina juga beranak anak betina 10 ekor berturut-turut. 10 ekor berturut-turut. 5 kali bunting. Maksud dia sekali lahir 2. Lahir 2 betina. Sebarang anak biri-biri baru lahir oleh wasilah diserah kepada seorang lelaki. Jadi tak boleh. Sama juga hukum dia macam tu. Tak boleh makan, tak boleh minum. Ini mesti dipersembahkan kepada berhala. Siapa yang reka ni? Ambil duhai. Ham seekor unta jantan yang melahirkan 10 ekor anak betina, dan larangannya sama. Ham ni pula unta jantan yang bersama dengan unta betina tu dapat 10 anak betina berturut-turut. Yang ni pun sama. Ini dikhususkan untuk Tuhan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak sesekali mensyariatkan bahirah. Tak ada hukum bahirah ni. Unta yang susunya dipersembahkan pada berhala dan tiada siapa pun boleh minumnya. Tidak juga saibah, unta betina yang dibebaskan merangut rumput untuk Tuhan palsu mereka, seperti berhala, dan tidak dibenarkan mengangkut sebarang bebanan. Biak seolah-olah biak dia ragut, itu dipersembahkan untuk Tuhan kononnya. Tidak juga wasilah, unta betina yang dibebaskan untuk berhala kerana melahirkan anak betina pada kelahiran pertama dan kedua. Dan tidak juga ham, unta jantan yang dibebaskan daripada bekerja untuk berhala selepas beberapa kali mengadakan hubungan sejenis. Semua binatang ini dibebaskan sebagai menghormati berhala. Satu amalan Arab jahiliah. Mereka bebas ni kerana apa? Ini menghormati Tuhan berhala mereka. Padahal tak ada pun dalam syariat Islam. Mereka yang mereka-reka. Baik. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengadakan perkara dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Buat benda dusta, tak guna akal fikiran. Yang inilah kita nampak, inilah bid'ah yang betul-betul mesti dilarang, mesti dicanggah. Macam kita jugalah, kalau ada lah tuan-tuan menjamu hantu. Sebelum buat rumah kena sembelih ayam, tidak nak bagi ayam tu bid'ah tu. Memang bid'ah betul lah tu. Dan ayam tu tak boleh makan. Kalau nak buat jambatan kena kena buat korban, buh kepala orang, ada setengah orang kan, potong kepala orang, potong lembu ke, tidak nanti jin tu mengamuk, dia minta darah. Ni semua tak boleh. Kalau sembelih ayam untuk buat jambatan, takut gangguan, ayam tu tak boleh makan. Kita dah persembahkan kepada selain pada Allah. Nampak tak? Mana ada benda-benda tu? Benda tu tak ada. Mesti di tiang ni bubuh darah lah, apalah, diminta darah, tak ada. Sebenarnya itu semua daripada jin tuan-tuan. Hasutan daripada jin, menakut-nakutkan. Baik. Kemudian sama yang di Palu tu kan, yang jadi gempa bumi tu, depa buat dulu ada puja padi kan. Puja padi tak boleh. Amalan tu memang salah. Itu memang bid'ah yang sesat. Mandi safar, bid'ah yang sesat. Tak boleh, mana ada benda-benda lagu tu. Sama kalau di Palu tu depa buat memuja laut, depa jamu laut. Menjadi gempa bumi tu menjamu laut. Mana ada menjamu laut tuan-tuan? Naknya menjamu tu pergi pada jin juga tuan-tuan. Sebenarnya jin juga tuan-tuan. Jin dia main idea-idea yang bukan jin tuan-tuan. Jin ataupun iblis, syaitan. Kemudian firman Allah seterusnya yang bermaksud, dan mereka berkata lagi, apa yang ada dalam perut binatang-binatang ternak itu, jika ia dilahirkan hidup, adalah halal bagi kami dan haram bagi perempuan kami. Dan jika dilahirkan mati, maka mereka laki perempuan bersekutu padanya bersama memakannya. Macam tu pula tuan-tuan. Mereka suka hati dia. Kalau yang ni laki boleh makan, perempuan tak boleh makan. Kalau mati, dua-dua boleh makan. Suka hati dia. Tak ada dalam Islam. Buat hukum yang tak ada. Memang bid'ah lah tuan-tuan.
Ia disahkan sebagai kisah kepercayaan karut direka cipta oleh Am bin Luhai. Inilah bid'ah, sebetul-betul bid'ah. Ada pun bid'ah benda-benda baru yang mana baik tuan-tuan baca Yasin malam ni, baca apa Tabarakallazi berjemaah ni benda bagus. Tak ada masalah, memang ada asas dalam agama. Kenapa baca ramai-ramai? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita mesti bersama-sama tuan-tuan buat baik. Tak, tolong menolong. Baik. Kemudian ada hadis lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Kan ada ayat jelas. Ayat Quran adalah hadis. Tidak ada satu kaum yang berhimpun di rumah Allah yang membaca ayat-ayat Allah melainkan diturunkan kepada mereka apa? Rahmat, malaikat payung mereka. Al-Mulk salah satu dia. Dan seterusnya tuan-tuan. Jadi bid'ah yang betul macam mana disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebutlah tuan-tuan, jelas itulah yang kita pegang dan majoriti ulama pegang. Bid'ah tu apa? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji, yakni macam tu yang benda segala talqin ke, keduri tahlil ke, benda-benda yang baik tuan-tuan. Baca Yasin malam Jumaat ke, baca Al-Mulk ke, atau apa benda lagi lah yang kita buat, Maulidur Rasul ke tuan-tuan. Benda baru tapi benda tu memang ada asas dalam agama. Ceramah, baca Quran, sedekah, semua ada asas. Cuma bersempena dengan masa, itu saja. Semua ada asas. Kemudian bid'atun mazmumah, bid'ah yang terkeji. Ini kalau bercanggah dengan agama. Mai Tamalul Rasul buat program campur lagi, membuat menari, berjoget. Itu bid'ah yang bercanggah. Ada kematian buat program apa dia? Dia buat program memuja kubur ke apa ke, menyanyi ke, minta kat jenazah, kat mayat ke. Itu memang betul-betul tak boleh, bercanggah dengan agama. Dan Imam Syafi'i sebut fama wa faqas sunnah fa mahmudah. Yang mana bersesuai dengan sunnah Nabi, dia mahmudah. Semua tuan-tuan baca Quran, berzikir, bersedekah, bagi makan ni sesuai dengan sunnah. Wa ma khalafaha fa huwa mazmumah. Yang bercanggah yang dengan sunnah Nabi dengan Quran dan hadis, maka dia barulah dipanggil bid'ah mazmumah. Inilah pembahagian bid'ah yang dipegang oleh majoriti ulama, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Ibn Hajar Asqalani. Ramai tuan-tuan. Ramai, selama-ramainya. Baik, kemudian ia disahkan orang Arab yakin bahawa berhala seumpama itu atau Tuhan yang kafir dapat memberi mereka, mendekatkan mereka kepada Allah, menuju kepadanya dan berunding dengan Allah untuk kebajikan mereka. Mereka tak menganggap berhala itu Tuhan. Saya sebut kat tuan-tuan, mana ada orang dalam dunia ni dia buat berhala dan dia kata berhala tu Tuhan? Mustahil. Dia yang buat berhala tu dengan simen ke, dengan tanah ke, dia yang buat. Macam mana berhala tu pula menjadikan langit dan bumi? Dia yang buat. Dan memang tak ada pun, tuan-tuan tanyalah tuan-tuan, orang yang sebab berhala sekarang ni, beragama apa-apa pun, dia takkan kata berhala tu Tuhan. Dia tak kata. Pasal dia yang buat. Cuma macam-macam lah dia bila gambar berhala tu, macam-macam dia punya apa idea dia datang. Ada yang kata dia buat berhala tu kerana dia menggambarkan Tuhan, ada. Ada yang kata dia menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Ada juga orang tu yang macam-macam bentuk tangan banyak lah, apalah sifat-sifat Tuhan. Macam-macam lah. Tapi dia tak kata itu Tuhan. Sama orang Arab tak kata dia Tuhan. Pasal dia pun yang buat. Cuma dia kata apa? Dia pun menganggap yang berhala tu boleh berunding antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala tu orang tengah. Baik. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, ini Allah Taala rakamkan kata-kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendekatkan, menampilkan kami kepada Allah sedamping-dampingnya. Dia bersebut kat Nabi awal lagi. Kami bukan ma na'buduhum. Kami tak sembah berhala-berhala Hubal, Lata, Uzza ni. Illa liqarribuna ila Allah zulfa. Supaya berhala ni mendekatkan kami pada Allah sedekat-dekatnya. Seolah berhala tu jadi perantara lah. Kita tuan-tuan, kita tak sembah selain pada Allah. Hatta kita tak sembah Kaabah. Yang kata tu sembah Kaabah, mana sembah Kaabah? Mana dalam Quran kata wasjudu lil Kaabah, sujudlah Kaabah, mana ada? Ubudul Kaabah, beribadahlah pada Kaabah, tak ada. Kaabah tu tanda sahaja. Sebab tu dalam Quran tak pernah sebut sembahlah Kaabah, beribadahlah pada Kaabah, tak ada. Kaabah tu kalau tak ada pun sembahyang kat situ tuan-tuan. Kaabah tu hancur tuan-tuan, tak ada apa? Tak ada bangunan. Kita menghadap situ juga. Sebab arah tuan-tuan. Sebab tu zaman Nabi SAW, masa Nabi semayang kan, turun kiblat, asalnya semayang menghadap mana?
Baitul Maqdis. Kemudian ada masjid Qiblatan kan, 2 kiblat. Nabi ubah kiblat tu. Semayang menghadap ke mana? Kaabah. Masa semayang menghadap Kaabah, belum lagi dibebaskan. Baitul Maqdis, Kaabah belum lagi dibebaskan masa tu. Masih lagi ada berhala, 360 berhala di situ. Kita bukannya kita semua berhala tu. Arah. Betul tak? Arah. Mula-mula semayang menghadap ke Baitul Masjid Al-Aqsa. Orang Yahudi seronok kita tengok. Mereka ni tak beriman dengan agama kita, tapi sembah ikut kiblat kita. Yahudi duk kutuk orang Islam. Maka Nabi sangat berharap supaya kiblat itu berubah. Tak jadi alasan untuk orang Yahudi hina Nabi dengan para sahabat. Jadi masa paling kiblat tu belum dibebaskan Mekah lagi. Di Kaabah tu ada apa? Berhala ada, tapi kita bukan sembah tu, kita arah. Sebab tu dalam Quran sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadaplah kamu ke arah. Itu saja. Cuma Kaabah tu tanda dia. Kalau orang potong Kaabah tu pun bubuh kat mana-mana, kita menghadap sana sebab Quran suruh arah sana. Itu. Kita bukan sembah Kaabah. Kita sembah Allah dengan taat pada perintah Allah. Bagaimana taat pada perintah Allah? Menghadap ke arah Kaabah. Itu perintah Allah. Di mana saja kita berada. Baik, dalam ayat yang lain, wa ya'buruna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah yang lain daripada Allah, sesuatu yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah ialah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dia anggap macam tu. Ni berhala ni, Hubal, Lata, Uzza ni, depa ni special di tepi Allah, di sisi Allah. Depa ni lah yang nak bagi syafaat kepada kami nanti. Ini anggapan dusta tuan-tuan, tak pernah ada. Depa menggambarkan Tuhan. Dia menggambarkan Tuhan dan depa anggap inilah apa? Perantara antara kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam cantik tuan-tuan Nampak macam cantik. Padahal ini tak pernah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbuatan menggambarkan Tuhan, itu pun salah. Tuhan mana boleh digambarkan. Kita baca kul huwallahu ahad, jelas tuan-tuan. Kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Taala yang Esa, Allahu samad, tempat seluruh makhluk minta tolong. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Bila masuk tak sebanding, mana boleh digambarkan? Allah Taala tak bertempat, kita bertempat. Allah bukan panjang, bukan pendek, bukan besar, bukan kecil, bukan apa, bergerak, bukan diam. Tuan-tuan tak boleh gambarkan Allah, tak sebanding dengan apa-apa. Jadi bila dia buat berhala tu, dia cuma menggambarkan Tuhan ataupun sifat Tuhan. Itu benda yang kita sebut syirik. Ada syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi amalan tradisi bangsa Arab ialah memiliki, iaitu melepaskan azlam, iaitu anak panah tanpa bulu burung dengan 3 cara. Azlam ni sebenarnya lebih pada menilik nasib. Tilik nasib. Tilik nasib tak boleh, haram. Saja-saja pun tak boleh. Tuan-tuan jalan-jalan ada orang tilik nasib kan. Tak kira lah sama ada di Islam atau bukan Islam. Bukan Islam pun ada. Tengok jari, tengok tangan, panah, nama. Saja-saja pun tak boleh. Nabi sebut man atta arafan, siapa yang mendatangi tukang orang yang tahu ni lah, tukang tilik ni, fasalahu an syai'in lan tuqbal lahu salah arba'ina lailah. Siapa jumpa tukang tilik dan tanya pada tukang tilik, tak diterima amalan dia selama 40 hari. Kalau percaya pula, lagi berdosa lah tuan-tuan. Jangan pergi, sekali pun jangan pergi. Tilik-tilik ni tak ada dalam Islam. Baik, hanya Allah yang tahu perkara ghaib tuan-tuan. Alimul ghaibi wasyahadah. Itu Nabi SAW bila orang datang pada Nabi, genggam, tanya kat Nabi ada apa dalam tangan. Sebab mereka sangka Nabi Muhammad tahu benda ghaib. Sedangkan Nabi pernah dengar orang berkhasidah puji Nabi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad, pada kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan jadi, akan datang. Nabi tegur dia, kata ubah, yang tu ubah. Yang tahu benda nak main ni Allah Ta'ala. Nabi tahu bila Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi SAW. Jadi bila orang tanya kat Nabi ada apa dalam tangan, sebab dia sangka Nabi tahu semua benda ghaib. Padahal Nabi tahu apa yang diwahyukan oleh Allah pada Nabi SAW. Kita kalau orang Melayu tuan-tuan, ada apa dalam tangan?
Belalang. Cik, betul belalang. Nabi tak jawab lagu tu. Nabi kata apa? Nabi kata lastu arrafan. Aku bukan tukang tilik. Kerana tukang tilik dan pekerjaannya dua-dua duduk dalam neraka. Itu jawapan Nabi. Tidak ada tilik-tilik dalam Islam. Tilik tangan kan orang tilik tangan kan. Ni akan kahwin ni dengan orang tak jauh, dekat je. Nama dia Kil juga nama dia. Haji Bakhil je. Apa dengan Cikgu Murni kan? Pandai ni ngorak Cikgu Murni. Tak boleh. Dah tak jadi tuan-tuan, kena hambat dengan bapak Cikgu Murni kan. Baik, kemudian anak panah dia ada 3 cara. Satu menunjukkan ya. Yang pertama panah tu ditulis ya. Yang kedua tidak. Dan yang ketiga kosong. Kosong tak ada apalah. Yang mereka gunakan untuk hal terpenting seperti mengembara. Dia pun anak panah tu. Kan anak panah dalam tu ada banyak. Dia pun ambil yang mana keluar. Ambil satu anak panah tu tulis ya, ada yang tulis tidak, ada yang kosong. Kosong kan dia pun ambil lagi lah. Ambil lagi panah yang dalam kas tu. Sama ada dia pun nak menggembara, dia pun panah. Tengok dia pun ambil daripada dalam apa? Dia pun goncang lah panah. Tengok yang mana paling banyak. Dia panah tu paling banyak ya ke paling banyak tidak ke. Kalau kosong dia pun panah lagi. Begitu. Kemudian berkahwin dan seumpama. Kahwin pun sama. Nak kahwin dengan dia ke tak mau panah. Ya ke tidak. Dan seumpama. Sekiranya banyak menunjukkan ya, mereka akan teruskan. Kalau banyak menunjukkan ya, kira okey lah. Sekiranya tidak, mereka menangguhkan sehingga ke tahun hadapan. Kalau tak, tangguh dululah. Ini tak ada dalam Islam. Baik, kemudian sekiranya banyak menunjukkan sejenis azlam lagi ialah untuk air, hutang darah, atau menunjukkan daripada anda, bukan daripada anda, atau mulsak, hutang darah daripada anda maksudnya daripada suku kamu ataupun bukan, atau mulsak menyekutukan. Sekiranya tidak pasti dalam ramadan, mereka minta pertolongan berhala Hubal. Air ni punca air lah. Air maksudnya di mana ada air, mata air. Baik, kemudian hutang darah maksudnya siapa yang membunuh. Dia pun guna juga nak tahu siapa yang bunuh, hutang darah. Kemudian sekira tidak pasti, mereka minta pertolongan dengan berhala Hubal dengan menghadiahkan 100 ekor unta. Nak minta tolong kat berhala 100 ekor unta. Mahal ni tuan-tuan. Kalau unta seekor 10,000, mau 1 juta tuan-tuan. Baik, untuk sebatang anak panah. Hanya anak panah yang dapat menentukan isu perhubungan keluargaan. Kalau anak panah menunjukkan daripada anda, maka diputuskan bahawa anak itu berasal daripada puak tertentu. Macam itulah. Kalau pakat bincang, ni anak aku kan, ambil anak panah, tulis kat anak panah tu, okey, anak hang, anak aku, ataupun anak aku bukan daripada aku, hang panah. Yang mana keluar tuan-tuan. Dia tak ada dalam Islam benda ni. Baik, kemudian dan dianggap sebagai sekutu sekiranya panah itu menunjukkan dari arah lain. Tengoklah ke mana ada panah mana yang dapat. Kalau panah yang keluar itu daripada aku, ya sekutu dia. Kalau yang keluar itu bukan daripada aku, daripada yang lain, sekutu lain lah. Bukan daripada ikut suku Bani kan, Bani Abdul Muttalib ke Bani Hashim ke Bani Abdul Manaf ke. Demikian pula sekiranya ia menunjukkan penyekutuan, maka seorang itu akan mengekalkan kedudukannya, tapi tanpa sebarang susu galuh keluargaan atau perkataan perjanjian. Tengoklah, kalau tak keluar mana-mana, bukan daripada aku, kosong je keluar, maka dia bukan daripada pihak tu, bukan daripada pihak ni. Contoh kalau bergaduh daripada Bani Umayyah dengan Bani Adi bergaduh, dia ni pada suku yang mana? Jadi kita tak tahu nasab dia. Kan dia mengamalkan perzinaan, jadi tak tahu nasab dia. Panah. Kalau keluar tu kosong, maka dia bukan daripada Bani Adi, bukan juga pada Bani Umayyah. Dalam Islam tak ada benda ni tuan-tuan. Tak ada kita main panah, kena tak kena, agak-agak azlam, tilik nasib, tak ada. Baik, kalau ada orang tilik nasib pun jangan pergi tuan-tuan. Berdosa tuan-tuan. Sekalipun kita tak percaya, saja pergi je berdosa. Termasuk juga orang yang percaya pada apa? Ada dulu kalau nak kahwin, dia tengok nama kan. Nama kita dengan nama apa? Isteri. Bahagia ke tak bahagia? Ada kiraan. Itu tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Dulu ada dalam buku Mujarabat. Saya ada beli buku tu dekat ni lah, dekat kedai Arab. Mujarabat ada gambar orang doa angkat tangan lagu ni. Pasal tak? Siapa ada buku tu? Saya pernah beli dulu sebab Tok Wan ada. Sebab dia banyak lah amalan-amalan dalam tu.
Amalan dalam mujarabat ni dia daripada buku Syamsul Ma'arif. Buku tu dia campur aduk. Ada amalan yang betul, ada amalan yang memang bercanggah tuan-tuan. Syamsul Ma'arif tu, ini apa, matahari pengetahuan. Dia ada amalan yang okey, ada amalan yang tak okey. Jadi daripada situ jadi lahirnya buku mujarabat. Dan buku mujarabat masa saya beli tu pun dulu boleh. Kemudian bekas Mufti Perak Datuk Harun Sani rahimahullah, dia tak bagi, dia haramkan. Tapi masa saya beli tu sebab saya nak baca lah, sebab ada banyak pengamalan, nak pagar rumah lah, nak ni lah, macam-macam lah. Dia punya amalan dalam tu. Ada yang okey, baca ayat Quran dan sebagainya. Tapi ada yang memang tak okey lah. Diubah ayat Quran, diubah bentuk ayat Quran, memang tak boleh lah. Kalau dalam buku Syamsul Ma'arif tu, dia memang pelik dah tuan-tuan. Dia buku, saya lupa penulis dia, Al-Buni ke nama dia, Al-Buni kot. Dalam buku tu pernah dia buat, dia campur-campur. Ada amalan baca ayat Quran okey, ada dengan selawat okey, tapi ada setengah amalan tu pelik. Setengah dalam buku Syamsul Ma'arif tu, tapi tak termasuk dalam mujarabat, dia tak ambil. Satu amalan dia tulis, kalau kita nak dapat pembantu, dia kata nak dapat seorang pembantu ni, kita kena ambil bayi daripada orang perempuan yang mati bersalin. Dalam buku Syamsul Ma'arif tu, perempuan mati bersalin, bila dia mati, korek kubur dia. Dia sebut, belah perut dia, ambil budak tu. Habis tu buat apa? Dia ambil budak tu, ambil budak tu buh dalam almari. Habis tu buat apa? Balik rumah buh dalam almari, duduk. Lepas tu pergi duduk atas para. Kan rumah orang duduk ada macam para tu kan, para buh pinggan lah apa. Duduk atas para dengan bertelanjang, tak payah pakai baju apa. Lepas tu ada bacaan dia, baca sampai dengar bunyi dalam almari tu. Bunyi apa? Dia gugang, bunyi bergerak dalam tu. Kita letak janin tadi tu, budak tu. Sagi pergi buka, nampaklah seorang lelaki, saya lupa nama makhluk tu. Makhluk ni boleh tolong. Makhluk tu daripada janin tu. Ada dalam buku Syamsul Ma'arif tu. Tapi dalam buku mujarabat pengarang tak ambil benda tu, dia ambil yang lain. Sebab tu dalam buku mujarabat ada amalan yang betul dan ada amalan yang memang sangat pelik lah. Itu yang Datuk Harun Sani tak bagi jual. Sebab ada yang macam pelik sangat. Termasuk juga kalau nak kahwin, dia ambil nama. Nama bakal isteri apa, nama suami apa, dia kira. Setiap satu huruf dia ada apa? Nombor. Pernah hal kot ni. Dia ada nombor dia. Saya ada saya mahir saya ingat nombor-nombor ni. Saya ingat dulu kecil-kecil tuan-tuan, tingkatan 2 bukan tahu apa. Jadi kita pun duk kira nombor-nombor ni tuan-tuan. Pernah satu hari ada orang nak kahwin, saya try kira nombor. Saya sekolah menengah tu. Saya kata, tak boleh kahwin ni, nanti bergaduh nanti. Kawan tu punya marah saya tuan-tuan. Tapi betul tuan-tuan, dia kahwin lama, anak pun 5, bahagia tuan-tuan. Kalau ikut kiraan dalam buku mujarabat tu, dia tak boleh. Sebab apa? Dia nombor tu dia ada kan, mim berapa, ni apa, dia adalah kiraan dia, betul dia bahagia apa semua. Dulu saya ingat lah, ni tak ingat lah tuan-tuan. Malah ada orang buat aplikasi lagi. Aplikasi apa? Tajul Arus ke apa? Aplikasi lagi. Bubuh nama. Calon suami apa? Calon isteri apa? Itu tak boleh tuan-tuan. Itu haram. Itu termasuk dalam menilik nasib. Hanya Allah yang tahu. Malah tuan-tuan, saya cuba kira tuan-tuan, antara Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Ada sebahagian isteri Nabi yang tak sesuai, tapi dia isteri Nabi. Bukan tak sesuai, yang tak sesuainya kiraan tu memang tak ada dalam Islam pun. Itu yang tak betul ya. Tuan-tuan pernah tengok kedai mamak 786? Pernah tengok? Ada kedai. Kenapa 786? 786 tu kalau ikut hukum apa? Nombor abjad itu adalah apa? Bismillah. Bismillah tu lah. Kalau kira-kira Bismillahirrahmanirrahim tu 786 tu. Kalau tuan-tuan pergi di India macam nombor keramat tu. Kedai mamak banyak 786. Ni baru ni buka dekat dia ni 786. Sebab itu kiraan dia. 786. Tapi tidak ada nombor-nombor abjad apa semua ni, sebenarnya tidak ada. Kalau nak menilik nasib dan sebagainya, tak ada. Baik. Kemudian kat mana ni? Baik. Amalan lebih baik. Tambahan. Amalan ini lebih merupakan perjudian dan anak panah digunakan untuk membahagikan daging unta
yang mereka sembelih mengikut tradisi ini. Macam itulah, lebih kepada perjudian. Macam Nabi SAW, tuan-tuan ingat apa? Ayah Nabi SAW. Betul, ayah Nabi tu patut dia dikorbankan. Tapi tiap kali panah keluar ayah Nabi, bayar 100 ekor unta. Betul tak? Hati dia makan tu. Sampai panah bukan ayah Nabi tak kena tak kena sekali panah 10 ekor unta. Sekali panah suruh korbankan. Sebenarnya ayah Nabi tu dikorbankan untuk berhala. Tapi disebabkan ramai yang tak setuju, maka tu yang panah tu sampai 10 kali, baru yang kali ke-11 barulah tidak. Tapi maka Abdul Muttalib kena bayar 100 ekor unta. Itu yang kata lebih pada perjudian. Perjudian bila unta tu yang dipermakan masing-masing. Maksudnya bila kita panah, hasil dia tak seperti yang kita nak, macam mana? Kena bayar 100 ekor unta. Kalau hang tak mau hasil ni, bayar 100 ekor unta. Panah lagi, tengok tak seperti mana yang kita harapkan, bayar lagi. Untunglah geng-geng yang duduk kat berhala tu. Sampai tidak, kalau tak setuju dengan keputusan nak panah tu, kena bayar, bukan free. Dah kita tilik, tiba-tiba tak kena dengan kehendak kita, kena bayar. Itu yang kita lebih pada perjudian. Baik, kemudian tambahan pula, kepercayaan mereka amat mendalam dalam membuat ramalan, menilik dan melihat bintang. Bintang tuan-tuan boleh tengok, tapi jangan menilik nasib. Bintang ni untuk jadikan sebagai tengok jalan. Tak boleh tengok jalan, tapi jangan jadikan dia sebagai kita nak menilik nasib dia ni bintang apa, bagaimana perangai dia. Baik, kemudian ahli nujum dapat melariskan perniagaan dengan meramalkan apa yang akan berlaku, juga mendakwa untuk menelah rahsia peribadi seorang, serta mendapat bantuan jin untuk diarahkan maklumkan kepadanya. Jadi dia guna jin nak tahu rahsia orang dan sebagainya. Baik, setengah para nujum mendakwa bahawa mereka boleh menghuraikan sesuatu rahsia melalui kuasa yang diturunkan ke atasnya. Ada setengah pula bermegah-megah kononnya boleh mendedahkan rahsia melalui proses sebab akibat untuk bolehkan mereka mengesan benda yang hilang. Nampak? Kan ada kita guna ilmu nak cari benda hilang di mana. Kita ingat dulu kita MH apa yang hilang tu? 370. Siapa boleh bagi tahu kat mana? Kita ada bomoh yang handal tu. Pakai teropong. Nampak ke tak nampak? Kan dia teropong kan? Ada tengok video yang dia teropong. Kan ada wartawan tanya, nampak tak? Kan dia pakai teropong, wartawan tanya, nampak tak? Dia kata saya nampak gelap apa benda. Dia tak nampak. Dia guna teropong canggih pun tak lepas. Dia siap naik sampan lagi. Dia ada sampan tu, sampan dengan buah nyok. Yang tak seronok tu dia bertakbir Allah Akbar, dia guna agama. Tapi hujungnya tak jumpa pun. Kat mana MH370 tak jumpa. Memang misteri ya. Siapa pun tak tahu. Ada yang kata, ada setengah kata pergi ke Perigi Barahud antara Yaman dengan Oman. Di situ ada satu perigi yang dia punya usia jutaan tahun. Perigi tu pelik, tengah-tengah padang pasir tuan-tuan. Dulu tak ada siapa berani masuk, baru ni pengkaji pada Oman masuk kan. Tak ada apa boleh masuk, tapi dalam lah. Perigi tu besar tuan-tuan, kalau tuan-tuan, dalam dia 100 meter dalam ni, luas dan dalam perigi tu. Perigi tu antara perigi yang terburuk, makruh kita ambil sembahyang dengan perigi tu. Dan ulama banyak sebut perigi itulah tempat roh-roh orang yang kafir duduk dalam tu. Roh orang kafir berhimpun dalam tu. Tu yang ada ustaz kata, ada ustaz mana pula kata kalau nak tahu di mana, pergi di Perigi Barahud. Mungkin dia pada mati tanya. Kok ada yang jawab ada di mana. Tapi memang pelik lah tuan-tuan, hanya Allah yang tahu. Nak kata dia saja bunuh diri pilot tu, takkan saja bunuh diri, betul tak? Kemudian pula pergi ke Lautan Hindi. Kenapa Lautan Hindi? Lautan Hindi adalah lautan yang paling paling sunyi dan yang paling bergelora sekali. Kapal jarang lalu, memang sangat sunyi dan sangat menakutkan. Lautan Hindi. Di situlah dia menghabiskan usianya. Dia terjun dalam, katanya lah, wallahu alam lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan percaya ke tuan-tuan? Tuan-tuan rasa macam tu ke? Susah nak percaya lah. Satu orang yang buat macam tu mustahil lah. Kebetulan pula di situ ada satu camp mereka, Diego Garcia kan. Dia lah. Jadi agak pelik lah tuan-tuan, agak pelik lah.
Saya tak rasa, wallahu alam lah. Kalau saya punya pandangan, saya tak rasa dia terjun dalam tu. Bukan pandangan saya lah. Saya tak rasa dia terjun. Tapi siapa yang tahu nak buat macam mana? Tuan-tuan nak cari, tuan-tuan, ni kapal selam yang hilang tu pun tahu. Kapal selam, kapal apa? Titan kan, yang 5 orang yang duduk dalam tu. Duduk dalam laut. Sampai laut ni menakutkan, tuan-tuan. Laut sangat menakutkan. Laut dalam. Kebanyakan laut dalam dia 4.2 km. Kebanyakan dia 4,200 meter. Kebanyakan laut. Itu average laut. Yang paling dalam di Filipina, Mariana Trench tu. Jurang Mariana itu paling dalam. Ada 11 km lebih kurang. Gunung Everest pun tenggelam, tuan-tuan. Dalam Mariana Trench. Ni dia kapal Titanic 3.8 km dalam. Dia pun hilang, tuan-tuan, tak tahulah macam mana. Katanya dia bukan eksplosif. Eksplosif ni dia boom. Dia implosif, dia meletup ke dalam. Bayangkan apa, besi tebal titanium ke apa, yang tebal 5 kaki ke 5 inci. Remukkan dia pun, tuan, macam mana, wallahu alam. Laut ni, tuan-tuan, kita baru tahu tak sampai 10%. Lantai laut yang kita baru discover tak sampai dalam 5% saja. Kita tak tahu sebenarnya yang dalam-dalam, kita tak tahu. Sebab matahari hanya sampai 1000 meter je. 1 kilometer saja matahari sampai. Bawah 1 kilometer matahari dah tak sampai. Kapal selam pun tak ada yang boleh sampai lebih 1 kilometer. Tak ada kapal selam yang boleh. Kapal selam besar, kapal perang. Itu yang dibuat kapal kecil-kecil tu, supaya tekanan dia boleh tahan tekanan kuat sikit. Baik, tapi nak cerita, tuan-tuan, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Sebab tu dalam laut tu boleh jadi ada sotong besar, boleh jadi apa, kraken orang putih panggil kan. Boleh jadi ikan yang besar-besar. Sebab kita tak tahu yang duduk dalam tu. Gelap, segelap-gelap, kita tak tahu apa yang ada di dalam tu. Yang kita tahu ada sotong besar pasal paus sperma tu. Dia antara ikan yang boleh masuk dalam. Dia masuk ke dalam yang gelap-gelap tu, dia pergi apa? Dia pergi makan giant squid, sotong-sotong besar. Tapi besar mana sotong, wallahu alam. Banyak lagi yang duduk dalam tu yang tak keluar, kita tak tahu. Baik, tapi Allah Taala tahu. Baik, kemudian, tuan-tuan, lokasi kecurian, kemudian binatang ternakan terlepas dan lain-lain. Ini semua pakai jin, tuan-tuan. Pakai jin. Dan boleh jadi, siapa tak ada jin bagi tahu kita di mana MH370. Tengok, kenapa ada bomoh yang tak tahu? Sebab jin ni bukan semua dia tahu. Dia tahu benda, contoh, ada benda raib. Raib pada kita, tak raib pada orang. Contoh, saya duduk di sini, isteri saya duduk di rumah. Apa yang berlaku di sini, bini saya tak tahu. Saya tahu. Itu benda raib nisbi. Apa yang berlaku di sini, berapa ramai yang main mengaji, saya tahu. Saya duduk depan, tuan-tuan, saya tahu. Kita boleh kira lelaki banyak mana, perempuan banyak mana. Tapi isteri saya yang duduk di rumah, dia tak tahu. Tapi saya tahu. Raib nisbi. Raib pada hak dia, tapi tak raib pada hak saya. Sama juga yang berlaku di rumah sekarang, saya tak tahu. Anak saya 6 orang tu buat apa dekat rumah, saya tak tahu. Bini saya tahu. Raib nisbi. Tapi macam mana saya nak tahu? Saya telefon dia. Dia senang cerita telefon. Yang macam mana kat rumah, bini saya cerita, saya pun tahu. Sama dengan jin. Jin bukan semua tahu. Kalau ada jin, benda jin tahu, jin boleh bagi tahu kita. Jin banyak benda tak tahu. Nabi Allah Sulaiman meninggal, jin tak tahu. Waktu Nabi Allah Sulaiman meninggal, setahun kan pegang tongkat, jin tak tahu. Jin duk bekerja dengan syaitan. Allah Ta'ala jadikan macam tu supaya nak bagi tahu. Kan Nabi-Nabi ni tak reput. Nabi Sulaiman meninggal kan, dia pegang tongkat. Ni sebut dalam Quran kan. Tak, kalau bila anak-anak yang makan tongkat, baru Nabi Sulaiman jatuh, baru jin dengan syaitan berhenti bekerja. Dan jin syaitan dia tak tahu benda raib. Dia tahu ni benda yang dia tahu lah. Makna dia, tuan-tuan, orang yang buat konspirasi MH370 ni sangat terancang sampai jin pun tak tahu. Macam tu. Dia sangat terancang, jin pun tak tahu. Kalau ada jin yang tahu tu pun, jin pun tak tahu ni kapal terbang mai pada mana. Tak ada jin, semua jin, bukan semua bertamadun. Kalau sungguh-sungguh dia bawa sorok kat mana-mana, jin yang kat tempat tu pun dia pun tak tahu kapal terbang ni mai pada mana. Dia pun tak tahu. Memang perancangan dia betul-betul rapi lah, tuan-tuan. Itu yang bomoh tu, kalau walaupun dia pakai teropong yang sangat canggih dan maju, tak dapat tengok. Baik, tuan-tuan. Tapi boleh, pernah je, tuan-tuan, pernah satu asar sebut di Madinah ada satu orang perempuan ni, dia bersahabat dengan jin. Jin tu bersahabat dengan dia. Jin tu bersahabat. Dan masa tu Sayyidina Umar radhiyallahu an sedang menunggu seorang sahabat, Muaz bin Jabal kalau tak silap. Muaz bin Jabal daripada Yaman. Tapi tunggu Muaz bin Jabal tak sampai-sampai. Dia dalam perjalanan nak mai ke Madinah.
Maka Sayyidina Umar tanya pada orang perempuan tu. Sebab katanya perempuan tu dia ada apa? Sahabat dia daripada jin. Orang panggil macam sahabat. Ada je orang kadang yang mengaji, jin main mengaji ada. Saya ada seorang ustaz cerita ada jin Islam main kat dia waktu malam, rumah ketuk nak mengaji. Tinggi. Dia dah sebut kat saya tak tahu betul ke betul. Betul dia ustaz, kadang nak tipu kan ni. Dia main ketuk kata nak mengaji dengan dia, tinggi. Nak kata orang tapi tinggi. Bukan saya orang. Kata dia nak jadi kawan lah, teman nak mengaji. Ada seorang kawan saya, masa saya jadi imam di Ampang, satu orang pakcik dia ngaji pondok lama. Dia cerita masa ngaji pondok tu ada jin yang nak bersahabat dengan dia. Dia jalan, jin tu berjalan. Jin tu berjalan kuat, besar jin tu. Tapi jin kata rupa memang macam orang tapi besar, dia kata. Dia main rupa orang, dia menjelma lah tapi besar. Saiz dia besar. Jadi kata orang bukan orang lah. Jadi katanya perempuan ni ada jin yang tak tahulah mengaji dengan dia ke apa ke. Jadi Sayyidina Umar tanya pada dia. Maka perempuan ni tanya pada jin tu. Jin dia bergerak laju. Itu betul, jin memang bergerak laju. Dia bergerak cepat. Dia bukan macam sebab dia daripada apa? Api, dia halus. Gerakan dia sangat cepat. Malaikat laju daripada cahaya. Dan jin tu pun tak tahu kat mana, tapi jin tu pergi cari. Jin tu pergi cari. Dia pergi cari, dia kata di arah yang mana dia pergi cari. Macam Nabi Sulaiman kan hantar burung hud-hud, betul tak? Pergi pantau ada apa. Jin ni bergerak dengan kepantasan dia pergi cari. Kemudian jin tu bergerak, bukan jin tu pun tak tahu. Dia pergi cari dulu. Jin tu pergi cari, jumpa baru jin tu patah balik. Dia cepat, dia bagi tahu, oh, Mu'adh bin Jabal ada di sekian dan sekian. Betul yang jin tu bagi tahu. Tapi MH370 jin pun tak boleh cari tuan-tuan. Baik. Kemudian habis tuan-tuan, 8.54. Pergerakan orbit. Ahli bintang termasuk dalam kategori ketiga. Tugasnya merhatikan bintang dan menghitung pergerakan dan orbit sekaligus meramalkan masa depan. Ini tak boleh. Tuan-tuan tengok bintang nak tahu jalan arah tak apa, meramal masa depan tak boleh. Berdasarkan bukti pemerhatian terhadap rahsia alam dan perjalanan bintang membolehkan mereka mengetahui fenomena dan meyakinkan serta boleh dikaitkan dengan pergerakan bintang-bintang tertentu mengenai hujan. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita nampak contoh mendung nak hujan, itu memang dari segi adat dia begitu. Itu adat. Oh, mendung nak hujan, itu adat. Ini kita kena tengok bintang, oh ini akan jadi musibah. Itu bukan adat, itu ramalan. Dia kita tahu dari segi adat. Kalau kita ambil kayu lempak dalam api terbakar, itu dari segi adat. Kita tahu adat dia begitu. Hang kalau minum hilang dahaga, oi hang ni meramal. Bukan meramal, itu dari segi adat memang begitu. Ni bukan adat, nampak bintang akan jadi bencana. Yang ni lah yang sekarang ni dipopularkan sebahagian ahli motivasi. Dipanggil apa? The law of attraction. Law of attraction. Itu apa? Attraction ni yang saling apa? Berkaitan. Apa yang berlaku di langit, itulah yang akan berlaku di bumi. Apa yang berlaku di bumi, itulah yang akan berlaku di langit. Maksud dia pantulan. Langit itu pantulan yang di bumi. Dia termasuk dalam ramalan nujum ni. Maksud dia apa yang berlaku di bumi ni boleh tengok di langit. Sebab itu apa yang berlaku di bumi ni pantulan daripada apa yang berlaku di langit. Itu banyak orang percaya. Sampai dia anggap tu yang depa tak percaya dengan apa? Sial mial. Pasal sial majal, pasal percaya benda ni lah. Ada setengah orang tak mau nombor 4 kan. Betul tak? Nombor 4 orang Cina kata apa? Mati. Dia bukan mati, dekat-dekat sebutan dia. Kalau 8 dia suka pasal dekat-dekat dengan apa? Kaya ke apa tau? Dia kata bagi depa alam ni ditakbir oleh universe. Universe yang takbir alam ni. Universe ni alam semesta lah. Dan universe ni dia adalah buta. Dia pekak dan dia tak tahu apa. Depa anggap yang takbir alam ni universe. Dia macam Tuhan juga. Tapi universe ni dia tak tahu apa. Cuma dia berkuasa. Dia tak tahu apa. Dia pekak, bisu dan dia tak tahu apa. Jadi apa saja yang kita selalu sebut, yang tu yang dia bagi. Kalau tuan-tuan duk sebut apa? 4 kan? Mati. Yang tu dia bagi ni. Dia percaya macam tu. Itu yang mereka yang mengaji bab-bab ni. Ada satu sudut bagus. Maksudnya dalam hidup ni kita selalu kena positif. Bagus lah. Kita kena sebut benda yang baik-baik. Yang itulah yang alam akan bagi. Tapi kita kena positif tuan-tuan. Memang kena positif. Agama suruh kita lagu tu. Tafaul, betul tak? Bersangka baik. Quran suruh bersangka baik. Bukan kerana kita beranggapan bahawasanya dunia ini ditakbir oleh universe yang tak tahu apa.
Apa yang selalu tuan-tuan sebut, yang itulah yang dia bagi. Ahli motivasi kadang-kadang dia terpedaya dengan benda ni. Dia ambil the law of attraction dan dia anggap ini daripada agama. Padahal itu bukan daripada agama. Agama suruh kita bersangka baik, itu perintah Allah. Allah Ta'ala suruh jangan sebut benda yang buruk tuan-tuan. Itu perintah Nabi, perintah Allah, jangan sebut. Bukan the law of attraction. Law of attraction ni menganggap alam ini ditadbir oleh universe yang tak tahu apa. Dan dia bagi apa yang selalu kita fikir, apa yang selalu kita sebut. Seolah-olah baguslah kena fikir positif selalu, kena sebut benda baik-baik, betul lah. Tapi anggapan tu salah. Anggapan tu salah. Macam orang sembahyang kerana Allah, betul. Ada orang sembahyang pasal nak tunjuk ke orang, dosa. Benda baik dua-dua, betul tak? Fikir baik, sebut benda baik. Tapi asas dia apa? Asas dia, penggerak dia apa dia? Habis tuan-tuan, akan datang kita akan sambung di bawah tu. Mempercayai lambang sebagai alamat suatu peristiwa bakal berlaku pada masa akan datang. Baik. Cukup pasal itu, saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Saya tengok makin ramai tuan tentang puasa tadi no. Hari baguslah tuan. Hari apa tadi? Tarwiyah. Tarwiyah. Esok lah yang paling penting lah. Esok hari Arafah. Esok lah hari yang paling penting lah. Yang mana ada kelapangan tuan-tuan, cuba puasa lah. Puasa yang paling afdal esok lah. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan, puasa hari Arafah, yang puasa sunat yang paling afdal. Jadi masing-masing lah yang ada berpeluang puasa lah. Lebih afdal daripada segala puasa yang lain tuan-tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an rahmat, tafarruqan ba'd tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahduman mathuda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah.